Saka Cincin Long Esah. Bab 4. Pohon Jejawi. Jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam ketika aku mahu melelapkan mata. Pintu bilikku tiba-tiba diketuk bertalu-talu. "Di! Mama ni! Buka pintu!" Aku segera membuka mata kerana terkejut. Apa hal pula dengan mama yang kedengaran seperti sedang panik? Suis lampu di tepi pintu aku tekan dan serentak dengan itu cahaya lampu Kalimantan menerangi bilikku. Mama tak boleh lelapkan mata. Bila mama cuba pejamkan mata, mulalah fikiran mama membayangkan yang bukan-bukan. Mama memulakan bicaranya sebelum sempat aku lontarkan pertanyaan. "Babah?" soalku. "Babah tak balik lagi. Dia pergi cari Imran dengan orang kampung," jawab mama dalam intonasi sedih. "Cari? Cari dekat mana?" soalku ingin tahu. "Sekitar kawasan ni berluka. Mana-manalah. Tadi mereka dah cari di sekitar rumah kita. Sah Imran tak ada dekat sini," ujar mama yang matanya mulai berkaca. Tidak perasan pula kalau-kalau ada orang kampung yang merayau-rayau sekitar rumah kami siang tadi. Aku mulai sedih memikirkan nasib adikku. "Di manakah kau Imran?" Aku hanya terbayangkan Imran berada di tepi sebatang pokok, duduk sambil menangis. Mama terus mengambil bantal lalu baring di sebelahku. Dia mengajakku melayannya berbual. Aku akur dan mula memasang telinga kanak-kanak yang sedang mendengar kisah dongeng dibacakan. Ada-ada saja kisah yang diceritakan mama, dari dia kecil hinggalah dewasa. Kisah arwah nenek pun ada mama ceritakan, tapi sedikit sahaja kisahnya, dan dari apa yang diceritakan mama, dapat aku rasa dan simpulkan bahawa ada sesuatu yang ganjil tentang arwah nenek. Seolah-olah kehidupan nenek itu penuh dengan misteri. Patutlah makcik di kedai runcit Haji Dolah tempoh hari memandang serong sebaik sahaja mengetahui aku ini adalah cucu kepada nenek Esah. Ketika jam menunjukkan 3 pagi, mataku tidak dapat lagi bertahan. Akhirnya, aku tertidur ketika mama masih lagi rancak bercerita. Jangan ambil anak aku. Ini anak aku, jangan. Entah pukul berapa aku terjaga apabila terdengar mama meracau dalam tidurnya. Kepala mama berpusing ke kiri dan ke kanan seolah-olah sedang berusaha menyelamatkan dirinya daripada dikejar sesuatu. "Mama, bangun. Mama mengigau ni." Aku menggoyang-goyangkan tubuhnya. Dahinya sudah merecit peluh. Astaghfirullahalazim. Mama mengurut dadanya sambil saja tersedar. "Mama, kenapa ni, Ma?" tanya aku cemas. Babah mana? Mama nak jumpa Babah sekarang." Tanpa menjawab soalanku, Mama terus keluar dari bilik dan menuju ke biliknya. Aku terdengar Mama dan Babah berbual seketika. Pasti Babah sudah balik daripada mencari Imran. Mataku juga mula berkaca. Sedih mengenangkan kehilangan Imran. Walaupun aku yakin dia tidak apa-apa, tetapi aku tetap risaukan dia. Keesokan paginya, sebaik selesai mandi dan bersiap, aku turun ke ruang tamu. Tok Din sudah pun berada di dalam rumah. Kali ini baru jelas wajahnya pada pandanganku. Kelihatan raut wajahnya lebih tua berbanding malam tadi kerana dapat kulihat begitu banyak kedutan dan garis-garis halus di wajahnya hingga ke leher. Hari ini Tok Din mengenakan kemeja lengan pendek corak abstrak daripada kain batik seperti kebiasaan yang dipakai oleh pendatang tanpa izin dari tanah seberang. Seluar panjangnya berwarna coklat gelap dan memakai ketayap juga berwarna coklat. Di pinggangnya tersisip sebilah keris bersaiz kecil. Rokok gudang garam tersemat di bibirnya yang tebal dan kehitaman itu. "Maaf Tok Din, saya tak dapat sediakan barang-barang seperti yang Tok Din minta semalam."
Suara Babah jelas kedengaran di telingaku. Mama yang berdiri di sebelah Babah hanya tunduk dan membisu. Nampaknya aku pun tak dapat nak tolong kamu. Nanti kawan aku marah jika barangnya tak cukup, ujar Tok Din dengan nada tegas tanpa sebarang riak di wajahnya. Tak mengapalah. Saya dah minta bantuan orang kampung malam tadi. Hari ini kami akan sambung pencarian. Laporan polis pun akan kami buat sekejap lagi, ujar Babah. Mendengar penerangan Babah, Tok Din kelihatan sedikit kecewa dan marah. Dia segera meminta diri dan beredar meninggalkan rumah kami. Aku bersyukur kerana Babah dan Mama tidak jadi menggunakan hikmat Tok Din untuk mencari Imran. Apabila aku tanyakan kepada Babah kenapa dia tidak meneruskan hasrat untuk menggunakan hikmat Tok Din itu, dengan ringkas Babah menjawab, Babah dah fikir masak-masak. Babah tak mahu pencarian Imran ini melibatkan benda-benda kufur dan syirik. Nanti keluarga kita akan berdosa besar. Biarlah kita usahakan dengan cara lain. Lambat pun tak apa. Allah pasti akan bantu kita. Aku mengangguk sebagai tanda faham dan bersetuju dengan tindakan Babah itu. Jadi, apa kita nak buat sekarang, Babah? Itu. Kumpulan rukun tetangga kampung ini akan mencari di belukar sekali lagi. Malam tadi kami dah puas cari, tapi tak ada. Jangankan kelibat, suara budak pun langsung tak kedengaran di sekitar ini, ujar Babah. Takut-takut kalau ada orang luar masuk dan culik. Belum sempat aku menghabiskan ayatku, Mama memotong cakapku. Ish, apa cakap macam tu? Baru bertenang. Babah dah bincang dengan Tok Ketua. Tak mungkin ada orang luar masuk dan culik. Dekat kampung ni, hubungan masyarakatnya sangat rapat. Kalau ada orang luar masuk, mereka akan perasan dan mereka akan bertanya tujuan kehadiran di kampung itu, ujar Babah menenangkan Mama yang mulai panik. Babah juga ada telefon seorang pekerja di pejabat Babah. Apabila Babah teringat pada cerita yang pernah Babah dengar di pejabat yang dia pernah ditugaskan mencari kanak-kanak yang hilang sewaktu berhemah di Gunung Kali. Babah yakin dia tak gunakan cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Katanya insya-Allah dia akan cuba bantu keluarga kita. Terang Babah kepada kami. Aku dan Mama mengangguk-angguk. Mama duduk di kerusi sambil menghirup kopi. Roti yang dioleskan mentega di atas piring belum lagi dijamah. Mesti Mama tak ada selera. Aku ke dapur membancuh teh susu. Ketika keluar ke ruang tamu, aku terdengar bunyi kenderaan di luar rumah dan dari luar pagar aku ternampak sebuah kereta Proton Persona berwarna kelabu. Pemandunya seorang lelaki dalam lingkungan umur 40-an sedang mencari parkir di bahu jalan. Dia meletakkan keretanya di bawah sebatang pokok yang mempunyai daun paling rimbun di situ. Lelaki itu keluar dari kereta sambil membimbit sebuah beg di tangan kanannya. Air mukanya kelihatan jernih. Penampilannya bersih dan menyenangkan mata yang memandang. Beberapa orang lelaki daripada kumpulan rukun tetangga kampung itu juga tiba dengan menaiki motosikal masing-masing. Mungkin kehadiran mereka itu untuk sama-sama meneruskan pencarian Imran. Assalamualaikum. Sapa kawan Babah kepada kami bertiga yang siap sedia menunggu di hadapan pintu pagar. Dia menghulurkan tangan untuk bersalam dengan Babah. Apabila tiba giliran Mama, lelaki itu hanya menundukkan sedikit badannya dan begitu juga dengan aku. Babah menjemput kawannya yang lebih mesra membahasakan dirinya dengan panggilan Ustaz Ramli masuk ke rumah. Ahli rukun tetangga yang lain diminta meneruskan pencarian di kawasan belukar. Hanya 2 orang lelaki daripada kumpulan tadi masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa ruang tamu. Ada tak ahli keluarga ni terlihat benda yang pelik-pelik sebelum kejadian semalam? Soal Ustaz Ramli. Kami bertiga menggiling. Nampak tu tak adalah Ustaz, tapi mimpi tu ada, ujar Babah. Menurut Babah lagi, malam tadi dia terpaksa menenangkan Mama yang bermimpi melihat Imran duduk dalam keadaan ketakutan di bawah sebatang pokok besar. Mama tunduk sambil mengangguk-angguk mengiyakan cerita Babah. Pokok yang puan mimpikan tu ada di sini? Maksud saya di kawasan rumah ni? Soal Ustaz Ramli sambil memandang Mama. Mama mengangguk dan mula menerangkan sedikit mengenai pokok yang dilihat dalam mimpinya itu. Pokok itu seperti pokok jejawi kerana akarnya berjuntaian hingga ke tanah. Setahu aku,
Memang ada sebatang pohon jajawi di halaman rumah kami. Pohonnya betul-betul menghadap tingkap bilik aku. Ustaz Ramli kelihatan tenang. Sebaik saja Babah beritahu kepadanya tentang hal itu. Dia meminta izin ke bilik air untuk mengambil wuduk. Apa-apa pun urusan kita berkaitan dunia ni, seeloknya kita dahulukan dengan solat sunat 2 rakaat. Kita mohon padanya agar segala urusan kita dipermudahkan. Ujar Ustaz Ramli memulakan bicara seolah-olah menerangkan akan apa yang sedang dilakukannya. Sama-sama kita doa supaya dibukakan hijab untuk kita dapat lihat Imran, sekiranya benar dia disorokkan oleh makhluk halus. Tambah Ustaz Ramli. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang apabila mendengar Ustaz Ramli menyebut makhluk halus. Kalau dari mulut Tok Din, aku anggap perkara itu sebagai kisah dongeng semata-mata. Namun, apabila mendengar daripada mulut seorang ustaz, aku merasakan hal gaib ini benar-benar sedang kami alami. Apa-apa pun, kita mestilah berserah sepenuhnya kepada Allah, kerana Dia adalah Tuhan yang kita sembah dan sebaik-baik tempat kita minta tolong. Ujar Ustaz Ramli. Aku sangat setuju dengan pendekatan dan cara yang dilakukan oleh Ustaz Ramli. Sebelum memulakan solat sunat, dia mengingatkan kami agar memaafkan kesalahan semua orang. Minta keampunan untuk diri sendiri, ibu bapa, sahabat dan semua muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Selesai solat sunat 2 rakaat, Ustaz Ramli mengajak Babah dan Mama membaca beberapa ayat Al-Quran yang tercatat pada sekeping kertas. Mereka bertiga membaca bersama-sama secara berulang-ulang. Entah berapa kali, tidak pula aku kira. Setelah selesai, Ustaz Ramli mengajak Babah dan Mama meninjau tempat terakhir Imran dilihat. Mana lagi kalau bukan di sekitar halaman rumah kami. Azhar dan Cik Mat boleh duduk di ruang tamu ya, minta Ustaz Ramli kepada 2 orang ahli rukun tetangga yang sama-sama masuk ke rumah tadi. Mereka mengangguk akur. Mama membawa kami ke pokok jajawi besar yang akarnya berjuntaian ke tanah. Berlayut-layut. Ya, betul lah telahanku mengenai pokok yang besar meninggi itu yang boleh dilihat dari tingkap bilikku. Aku pun tidak suka untuk merenung tumbuhan sebesar susuk raksasa itu lama-lama. Akar-akarnya tak ubah seperti tangan-tangan panjang lagi kurus dan berkuku tajam yang sedang melambai-lambai ke arahku. Aku kuatkan juga semangat untuk menghampiri lalu berdiri tegak di situ sambil memerhatikan Ustaz Ramli yang masih berjalan perlahan. Mulut Ustaz Ramli terkumat-kamit membaca ayat-ayat Al-Quran sejak dari mula melangkah tadi sehinggalah kami berempat terpacak di situ. Kakinya berhenti melangkah sebaik kami menghampiri pokok jajawi yang dimaksudkan Mama itu. Dia berhenti sebaik saja di perdu pokok itu. Ustaz Ramli melaungkan azan dengan suara yang mendayu-dayu. Tiba pada kalimah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Telinga aku menangkap bunyi seperti suara budak menangis. Aku meneliti sambil menjeling ke arah Mama. Mama mula memalingkan muka ke sana sini mencari arah datangnya suara kanak-kanak menangis itu. Benarlah, itu suara Imran, adikku yang hilang. Apabila suara semakin nyata, aku dan Mama bergerak ke belakang pokok. Suara itu seakan datang dari situ. Babah turut cari-cari arah suara tangisan tersebut. Imran! Imran! Babah memanggil. Tegas tapi perlahan kerana suara yang kami dengar itu jaraknya agak dekat. Sangkaan aku tepat. Imran terduduk di rimbunan pokok-pokok renek tidak jauh dari simpulan akar pokok jajawi yang paling besar. Aku lihat dia sedang berteleku, muka tersembam pada lutut. Dia menangis seperti orang yang sedang dalam ketakutan yang teramat. Dia tidak menyedari yang kami hanya berjarak beberapa langkah saja dari dirinya. Imran! Mama segera mendapatkan Imran tanpa menghiraukan baju dan kainnya kotor akibat bersentuhan dengan dedaunan basah dan tanah yang lembab. Imran dipeluk erat. Pada awalnya, aku lihat Imran tidak memberi sebarang respons kepada Mama. Dia seperti sedang dipukau. Beberapa ketika barulah dia memeluk Mama seperti tidak mahu dilepaskan. Keadaan menjadi riuh, gembira bercampur lega. Pak Cik Azhar dan Cik Mat juga datang menghampiri sambil memegang bahu Babah
sebagai tanda tumpang gembira akan keberhasilan menemui Imran yang dicari mereka itu. Syukur Alhamdulillah. Puas kami cari merata-rata dalam gelap semalam tapi tidak ada. Tak sangka ada di sini pula. Subhanallah, ujar Cik Mat yang merupakan ketua rukun tetangga di kampung itu. Babah membaca doa kesyukuran lalu meraup mukanya. Ustaz Ramli kelihatan lega apabila Imran sudah ditemui. Dia meminta Mama membawa masuk Imran ke dalam rumah. Imran perlu dibersihkan dan dipulihkan semangatnya. Ustaz Ramli memberi nasihat, banyakkan baca surah Al-Baqarah, terutamanya semasa memasuki rumah baru. Menurut Ustaz Ramli, ia bukan sahaja bertindak sebagai pendinding, malah boleh menghalau jin dan syaitan yang menduduki rumah selama ini. Babah mengangguk-angguk. Begini, saya cadangkan juga agar rumah ini turut dibacakan Ayatul Kursi sebanyak 7 kali sambil mengelilingi kawasan rumah ini. Kemudian banyakkanlah membaca Al-Quran agar ayat-ayat Allah itu tidak putus-putus dibacakan di sini. Itu adalah pendinding semula jadi yang terbaik. Ustaz Ramli seakan berceramah ringkas. Pak Cik Azhar dan Cik Mat beredar untuk memaklumkan kepada Tok Ketua tentang berita penemuan Imran. Beberapa orang ahli rukun tetangga yang masih di kawasan berluka juga turut dipanggil keluar. Keadaan menjadi tenang kembali, tetapi gundah di hatiku masih belum reda walaupun hatiku sudah lega. Apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa sebelum hilang, Imran mengatakan dia bermain dengan kakak cantik? Siapa pula kakak cantik? Dan apa kaitannya dengan pohon jejawi di tepi rumah itu?